أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi sekali kepada tuan-tuan dan perempuan sahabat trader. Apa khabar Sugimit? Ya, khabar baik, Hafiz. Okey. Maaf hari ni kita lewat sikit sebab tadi baru habis ada meeting apa pagi ya. Okey, sentiasa ada je hal ni pagi-pagi kan. Okey, tanpa berlengah masa kita mulakan dulu membaca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya kepada seluruh umat Islam sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, tanpa berlengah masa, kita tak nak buang masa sebab hari ini dah terlewat. Kita persilakan Ustaz Gemit untuk memberikan analisa daripada segi fundamental ya. Terima kasih banyak Hafiz pada hari ini ya. Sama. Ya, selamat pagi kepada semua, harap semua sihat-sihat kepada hari ini. Jadi pada hari ini saya akan sangat straightforward, tidak ada masalah. Jadi harap anda semua boleh melihat kepada skrin saya. Jadi untuk hari ini saya nak bercerita sedikit tentang apa yang news yang kita ada pada hari ini. Jadi yang seperti yang anda tahu ada hujan ya. Jadi seperti yang anda tahu hari ini 18 Oktober ya. Dan seperti yang kita dapat lihat di sini kita ada beberapa news di sini, tapi news ini adalah low impact news. Namun kita ada beberapa perkara yang kita perlu lihat seperti semalam kita ada Empire State Manufacturing Index yang kita dapat ialah negatif 9.1 dan sini adalah negatif 4.3. Jadi seperti yang kita tahu ini adalah penurunan kepada US dollar sebenarnya. Jadi memang perkara ni telah berlaku dan kemungkinan dijangkakan yang bahawa trend ini akan bersambungan sehingga hari ini sebenarnya ya. Kerana itu adalah di bawah ya leading indicator ya. Okey. Jadi seperti yang kita tahu US dollar telah menguat untuk satu masa yang sangat lama. Jadi beberapa daripada reading sekarang adalah menunjukkan bahawa US dollar akan jatuh. Tapi walaupun kita tidak mempunyai banyak news yang kukuh sebenarnya, tapi kita tahu yang ada penurunan yang berlaku terhadap US dollar semalam. Kemungkinan ini adalah satu signal Okey. Saya nak cerita sikit tentang dekat apa fundamental factor yang penting untuk hari ini yang boleh kita tengok untuk membantu kita hari ini untuk mengetahui trend. Jadi seperti yang kita tahu di investing.com ini, kita selalu boleh gunakan XAU USD. Anda cuma type saja XAU USD, kemudian anda pergi ke sana, anda akan datang pada page ini dan kemudian apabila anda datang ke page ini, anda scroll saja dan anda akan lihat beberapa news di sini. Jadi news ini adalah sangat penting kerana news ini sebenarnya efekkan market lah sebenarnya kalau kita lihat kat sini. Jadi jom kita tengok apa news yang pertama. Okay. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, gold hovers around 1650, copper hit by China uncertainty. Jadi daripada ini juga kita boleh tahu yang bahawa gold sebenarnya telah mencapai 1650 dan juga copper sebenarnya hit by China uncertainty. Kerana seperti yang kita tahu semalam, China sebenarnya masih dalam zero COVID policy mereka. Jadi apabila mereka masih dalam zero COVID policy mereka, maknanya production mereka dan banyak ekonomi aktivitas mereka di dalam negara mereka masih tidak berjalanlah dengan lancar lagi. Jadi seperti yang kita boleh lihat di sini, ini adalah faktor fundamental yang sangat penting iaitu metal demand di China on copper. Jadi seperti yang semalam kita bincangkan kalau copper, apa-apa yang berlaku pada copper juga akan efek kepada gold juga. Jadi seperti kita tahu kalau copper sebenarnya harga dia menurun ataupun demand naik ke ataupun demand kurang ke apa, ianya akan efekkan kepada gold juga.
Jadi seperti yang kita tengok di China ni adalah biggest importer untuk copper. Jadi kerana mereka tidak berapa aktif di dalam market, makanya ini sebenarnya membantu kepada gold sebenarnya tidak menaiklah sebenarnya ya. Walaupun gold mengalami kenaikan sedikit, tapi dia tidak melepasi jangkaan yang kita inginkan sebenarnya. Okey, jadi kita boleh tengok spot gold held on to miles from Monday, trading around 1650 an ounce, and gold futures traded at 1656 an ounce by 1930. Okey. Jadi kita dapat tengok apa yang berlaku. Okey. Kenapa sebenarnya bullion prices naik Okey, macam semalam kita dapat tahu yang bahawa gold ada kenaikan sedikit. Apa sebab dia benda tu berlaku? Seperti yang kita tahu, okey, dia berlaku kerana strong earnings from Wall Street boosted risk appetite and encouraged traders to move away from the greenback. Okay, greenback adalah nama lain lah untuk US lah. Yeah, but risk heavy assets like stocks and foreign exchange were the bigger benefiters from this trend. Okay, jadi disebabkan ada kenaikan gold. Jadi seperti yang kita lihat risk heavy assets ni seperti stocks dan juga foreign exchange ni mereka ada kenaikan lah sebenarnya lah daripada apa yang kita boleh lihat di sini. Okay, jadi ini adalah satu fundamental faktor yang sangat penting, iaitu strong earnings from Wall Street, boosted risk appetite. Okay. Selain daripada itu, kita juga boleh tengok gold remains under pressure of rising US interest rate. Ini adalah fundamental factor yang kedua especially with inflation remaining stubbornly nearly 40-year highs. Ini adalah rising of US interest rate untuk 40 tahun 40 tahun tertinggi sebenarnya. Jadi Federal has also signaled that rates will end this year at a higher levels than those seen in 2008 crisis amid a worsening economic outlook. Jadi seperti yang kita lihat ni dekat sini, Federal Reserve dah bagi signal yang bahawa dia akan menaikkanlah rate itu sebenarnya. Ya, kita dapat signal signal dengan apa yang berlaku bukan benda yang sama tau. Ni cuma signal saja. Tapi selalu kalau signal pun kita dah tahu selalu investors akan berhati-hati lah di dalam market. Okay. Jadi seperti yang kita tengok, markets are pricing in a nearly 100% possibility that Fed will hike the rates by 75 basis point in November. Jadi kita tahu yang bahawa sekarang ni adalah Oktober. Jadi apabila November akan datang, kita akan mempunyai hike sebanyak 75 basis point. Ya, jadi ini adalah 100% possibility lah. Okey. Jadi seperti yang kita lihat di sini, itu adalah benda-benda yang penting yang kita baca, dan kita boleh baca lagi apa lagi yang sangat penting di sini. Dia related to copper, dan kemudian kalau kita tengok China juga. China recently signaled that it has no intention of phasing out the zero COVID policy, which has severely disrupted manufacturing activity this year. The move brought more uncertainty over the future of the world's second largest economy. Maksud dia masih tak ada intention lagi untuk keluar daripada zero COVID policy dia. Maka kita kalau maintain accommodative and monetary policy stance while outlining more stimulus measures to help support growth. These measures coupled with signs of tightening copper, we could help the prices. Okay, kemungkinan copper boleh naik dalam tahun ini sebenarnya sebab walaupun dikatakan yang bahawa mereka tidak ingin keluar daripada zero COVID policy mereka, tapi mereka mempunyai accommodative monetary policy di mana mereka sebenarnya tengah sebenarnya adjust kepada copper ni sebenarnya. Jadi apa yang berlaku ini, perkara ini sebenarnya boleh membantu kepada kenaikan untuk metal untuk rate metal. Rate metal tu adalah copper sebenarnya. Jadi kalau rate metal naik, yellow metal pun akan naik sekali. Yellow metal adalah gold. Ya, betul. Tapi kita kena tunggulah untuk satu news yang sangat kuat tu Okey. Jadi kalau orang tanya saya apa sebenarnya signal untuk hari ni, sama ada trend adalah bearish ataupun trend adalah bullish pada hari ni. Okey. Daripada news yang saya tengok ni, saya nak cakap betul, saya boleh bagi trend, tapi saya tak ada kepastian. Ya, saya takkan berikan trend. Ya, sebab kenapa saya cakap macam ni? Kerana kemungkinan untuk gold naik, kemungkinan dah ada.
Ya, seperti yang kita tengok di sini, kita tahu yang bahawa kita ada tengok strong earnings daripada Wall Street contohnya yang telah menyebabkan untuk kita ada goal untuk mengalami kenaikan ya. Jadi ini adalah apa yang paling penting untuk kita lihat juga sebenarnya. Dan walaupun kita dapat tahu yang bahawa US sebenarnya ingin increasekan dia punya interest rate dan sebagainya, sana ada dua contradiction yang kita tak tahu yang mana satu yang kita nak sebenarnya pergi kepadalah sebenarnya. Jadi dekat sini sebenarnya daripada apa yang saya lihat adalah lebih baik untuk remain neutral untuk hari ini. Tapi seperti yang kita tahu semalam tu kita ada satu news, dia tu related dengan leading indicator. Ya, maksud dia kita tahu yang bahawa impact dia kalau short term pun dia akan mempunyai impact selama 6 bulan ke 12 bulan juga untuk short term. Jadi kalau untuk short term dikatakan bahawa apa yang berlaku di Monday itu akan berterusan sehingga Tuesday ni. Sebab tu saya tak nak bagi apa-apa trend kerana pada hari ni kita kena tunggu untuk coincident news. Ya. Jadi hari ni kita kalau ada apa-apa news coincidence yang akan berlaku waktu-waktu ni waktu-waktu petang ke waktu-waktu tengah hari ni, kita kena lihat sangat serius ni. Kerana itu adalah apa yang akan kita dapat untuk trend untuk hari ini. Ya. Jadi itulah yang saya nak katakan sebenarnya. Itu cuma daripada satu news saja yang saya dapat, the latest news. Jadi kalau kita melihat kepada news yang lagi satu, ya, untuk Wall Street and sharply higher, ya, dollar dips on UK U-turn strong earnings, okay. Kalau kita tengok Wall Street naik Wall Street naik, dollar dips on UK U-turn. Maksudnya UK pun ada kenaikan juga Yes, UK pun ada kenaikan juga. Strong earnings Jadi kita tahu ini adalah satu fundamental factor yang sangat-sangat penting untuk Wall Street ni. Jadi kita bacalah, kita tengok apa yang jadi Okay, Wall Street jumped to robust gains on Monday as solid earnings and a financial policy reversal in Britain full risk appetite and boosted the sterling and euro against the greenback. Seperti yang kita tahu dia punya fundamental factor dia macam berterusan kan. Daripada Monday, daripada Tuesday dan sebagainya, dia sangat berterusan sebenarnya. Jadi daripada sini pun kita tahu yang dia punya impact dia bersambungan lah sebenarnya lah. Dan yang kita juga boleh tahu yang all three major US stock rallied to end session 1.9% to 3.4 higher, while the dollar lost ground against a basket of world currency. Maksudnya dollar ada penurunan semalam. Ada penurunan semalam. Walaupun ada kenaikan juga, tapi lepas tu dia mengalami sedikit penurunan Dia ada penurunan lah. Ya. Jadi kita tengok apa lagi fundamental factor. Stocks were primed for a strong open after Britain's new Finance Minister Jeremy Hunt scrapped Prime Minister Liz Truss proposed tax cuts and energy subsidies, while Bank of America Corporation posted consensus meeting third quarter result have benefited from spate of interest rate from the Federal Reserve. Jadi ini juga adalah sesuatu perkara yang sangat penting, walaupun kita dapat lihat yang dia punya Finance Minister untuk Jeremy Hunt ni sebenarnya scrap maksudnya dia tidak meluluskan ataupun dia tidak agree kepada apa yang Prime Minister kata tentang tax cut dalam negara mereka dan juga energy subsidies untuk Britain. Jadi ini juga adalah satu perkara yang telah efekkan kepada apa yang berlaku kepada gold sebenarnya. Ya. Jadi selain daripada itu kita boleh tengok apa-apa fundamental factor yang sangat-sangat penting juga. Jadi benchmark notes juga jatuh okey. Yang ini untuk treasury yield Okey, kalau treasury yield tu selalu kalau treasury yield naik maka ni selalunya US dollar akan naik. Kalau treasury yield jatuh maksudnya US dollar pun akan jatuh. Jadi kita boleh tengok benchmark 10 tahun akan jatuh That's Fed 3 out of 32 Okey, 30-year bond pun jatuh juga. Jadi the euro and sterling gain strength following Hunt's announced policy announcement, causing greenback to lose ground against a basket of major world currencies. Dollar index pun jatuh. Ini pun adalah satu fundamental factor juga untuk kita lihat. Jadi saya tengok kepada investing.com ni, bila saya ambil latest news ni, saya dapat semua dia punya key point dia.
Jadi memang nampak macam banyak kat sini, tapi kita ambil apa yang penting daripada sini. Kalau kita just boleh tengok 2 atau 3 news kat sini kan, kita dapatkan, kita dah tahu dah apa trend untuk the next day. So memang apa ni lah, memang senang lah. US crude oil settle down 0.18 dia, while Brent settle at this one essentially. Okay. Japanese yen pun dah jatuh sikit versus greenback ya, while sterling was last traded up masa dia Britain ada kenaikan. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita tengok satu perkara kita tengok China. Apa-apa news yang akan datang daripada China ni akan efekkan kepada gold sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tengah menunggu untuk dia sebenarnya untuk cancelkan dia punya zero COVID policy dia. Sebab kalau dia cancelkan zero COVID policy dia, maka dia akan import copper, dia akan naikkan gold prices kan. Dan banyak lagi perkara yang akan berlaku. Dan juga dia akan masuk dalam production yang tinggi, di mana sebenarnya di dalam US China tension ni dia kemungkinan yuan akan naik. Ya. Jadi kita tengah tunggu untuk perkara tersebut. Sebab itu hari ini saya tak bagi trend. Tapi kalau nak trend juga saya masih berpegang lagi lah kepada bearish, tapi saya tak syorkan lah untuk kita untuk memasuki apa-apa trade pada hari ini. Dan kalau nak range saya adalah di antara range saya adalah masih berpegang kepada 1650 ke 1600. Jadi itu sajalah yang saya nak katakanlah sebenarnya. Terima kasih ya. Terima kasih Bin. Okay, thank you. Okey, untuk hari ini kita dah mula dapat balik kita punya Trading View Premium yang kita boleh pakai hari ini. Trading View Premium tak ada gangguan dah. Wow, nice. UFC is old and tired. Dia memang letih juga dia. Okey, tak apa. Sekarang ni dah boleh masuk, mana saya boleh masuk dia banyak-banyak. Jadi semalam kita ada buat beberapa zone yang ni Jadi semalam kita berada dekat sini. Semalam kita jangkakan dia buat penurunan dekat area sini satu dan dia turun sampai sini kan. Jadi kita tengok yang besar dululah. Okey. Satu kita jangkakan dekat area sini penurunan. Dan kalau dia turun habislah, dan dia capping dekat ada 2 tempat ini support become resistance satu dan lagi satu dekat sini semalam Jadi yang sini semalam dia pecah lah, dia pecah sebab news sebab news semalam USD weak USD weak dan dia naik dia naik pun sampai mana, dia naik pun sampai kita punya resisten H4 yang ni resisten H4 yang paling dekat sebab semalamnya dah di area sini. Okey, ini yang semalam yang besar ni kan. Ni yang semalam betul lah yang besar. Tapi dalam ni pun ada juga yang kecil Jadi dia masuk juga dekat yang kecil-kecil ni. Ni yang kecil ni H1 lah. Okey, semalam kalau kita ambil dekat sini semalam, sini adalah zone apa semalam ni? Zone wave Okey. Hari ni kita terbalik, hari ni kita buat H1 lah dulu. Okey. Ni zone wave semalam sebab ni adalah candle yang pertama kita ambil high dan low dia. Jadi kalau kita ambil dekat sini sampai ini yang bukan semalam punya trading view, semalam punya lain yang ni trading view lagi satu. Jadi sampai juga dia, betul tak? Itu atas macam saya cakap semalam, apa-apa yang naik dia akan turun balik dekat sini. Tapi yang semalam satu dia start dekat area sini, dia bagi sikit je. Lepas tu disebabkan news lebih kepada strongnya
weeknya USD kan. Jadi dia buat kenaikan lah. Dan malam tu mungkin dah habis agaknya, dah oversold agak, overbought dah. Jadi dia akan mati di dalam zone H4 yang semalam, zone H4. Yang ni zone H4 kalau kita tengok dekat sini. Zone H4 yang tak silap semasa saya combine kan, ada dua kan. Sebab dia hampir-hampir, jadi lepas tu shadow pun tak ada kan. Gold ni suka main shadow, tu pasal saya ambil sampai shadow yang atas ada dua yang berdekatan, satu sini dan satu lagi sini. Jadi dia punya penurunan kalau dekat H1 kita jangkakan memang dekat area dia punya ni, dan semalam kita jangkakan lebih dia akan turun lagi Ada kata dia berjaya lepaskan yang ni Tapi kemungkinan hari ni dia akan sambung. Kemungkinan dah hari ni. Jadi okey, saya buat balik semula sebab ini yang lainnya. Saya remove drawing balik. Kita ambil daripada kita tengok daily. Ambil daily ya. Daily dan weekly adalah sama pasal saya ambil juga dekat daily sebab dia kita kecil kanan. Okey, dekat daily ni kita pergi ke H4 nanti, H4 dan H1. Okey, kalau dekat sini daily dia adalah dekat area sini. Dan kalau area ni adalah besar, kita pergi dekat yang kecil. Jadi still dekat sini dan dia ni adalah dekat yang atas sikit daripada yang ni. Yang ni dia dah sampai semalam. Dan hari ni antara dia punya capping dia lah. Capping dia kalau kita tengok range capping boleh tak kita pakai. Ini range capping yang saya cakap semalam. Kalau dia ada news dia boleh pergi atas dan bawah maksimum boleh pergilah. Tapi tak semestinya dia pergi Dia range dia boleh sampai. Kalau news tu adalah kuat Jadi semalam kalau kita tengok dia punya pergerakan dia dalam berapa ratus dia, ratus pip. Ini adalah semalam punya, kalau kita ukur semalam punya dia pergi berapa ratus pip. 242 200 ke 300 untuk normal punya pergerakan dan kalau news kuat 400 ke 500 dia boleh pergi. Dan hari ni okey kita dah buat zone daily, dah buat kita tengok zone H4. Zone H4. Zone H4 pun kita bolehlah buat lagi satu zone untuk yang hampir sebab dia tak pergi lagi dekat area sini, dia tak test lagi area sini, maknanya bolehlah kita buatkan. Dan yang paling hampir dekat sini dia dah sekali try dan kali kedua kemungkinan dia boleh tembus Jadi kita ambil jalan yang atas ni Jadi yang belum kita ambil kita buatkan yang baru. Kalau yang dah tu sebab atas ni ada lagi zone sebab zone saya ambil daripada daily tadi saya pakai zone yang besar sikit maknanya shadow dia lah. Shadow untuk H4 Okey, kita pergi ke H1. Jadi ini adalah dia punya masih lagi dia punya capping dia dalam 300 pip 300 lebih macam tu. Jadi kalau dia news kuat baru dia akan pergi cari 400 ke 500 pip Jadi sementara boleh pakai yang range ni dan range ni sama juga dia dalam sideway Bollinger Band yang ni Bollinger Band. Jadi yang semalam pun kita tengok adanya macam ni Ini adalah teknik cikgu Ben dia masuk dan ni kita boleh sell Kalau kita tengok dekat sini ini adalah pukul 8 8
PAN 8.30 news kan. PAN maknanya ni pukul 8 sampai 8.30. Maknanya news tu dia USD week, maknanya dia naik. Lepas tu dia buat penurunan balik. Okay, sebab ni adalah semalam ni adalah zone H4 dan zone H4 tu adalah kuat, dan semalam kategori news tu adalah leading. Dia belum lagi dikonfirmationkan oleh satu lagi apa? Lagging indicator. Kalau dia dua-dua bergabung, dia baru pergi momentum dia lagi kuat lah. Sebab dia ada confirmation. Jadi mungkin sampai sini je, sampai zone H4 dia pergi. Dan ini perakhiran zone daily . Ini hujung zone daily. Jadi dia masih lagi bermain di dalam ni lah. Dia sideway di dalam ni. Sideway dia besar lah. Sideway dalam 300 pip punya zone . Jadi kita kena tengok sama ada dia pecah mana. Dia pecah bawah ataupun dia pecah atas. Ataupun malam ni dia news masih malam ni ataupun malam esok kan. Kalau news USD menyatakan dia adalah weak jadi kemungkinan dia pergi sampai sini je dan dia akan buat kenaikan balik. Okey, kita buat zone VWAP. Zone VWAP hari ni adalah dekat yang ni. Okey, dia tak pergi jauh dekat zone ni. Dia masih lagi bermain dekat sini. Ini adalah sideway lah ni, sideway . Jadi kalau kita tengok di time frame yang kecil sikit, nampak dia masih lagi bermain di dalam ni. Kalau orang yang scalping, makanya scalping lah dalam ni. Jadi kalau nak trade gunakan time frame kecil . Gunakan time frame kecil. Boleh kita menggunakan yang teknik cikgu Ben, ataupun kalau nak blend sekali, blend dengan kita blend dengan linear progression channel boleh masuk. Sekarang ni boleh je kita tambah. Dia dah boleh masuk banyak dah. Okay, linear progression channel pun menyatakan dia adalah sideway tapi cuma dia menaik sikit je lah, sikit je. Ini time frame 5 minit kalau kita nak scalping. Jadi kalau nak scalping dalam keadaan macam ni, contoh kita scalping, sini ada entry sell daripada indikator pula teknik cikgu Ben tu. Dia masuk dia tiga candle, minimal 3 candle naik dan dia pecah Bollinger Band, dan satu candle masuk berlainan arah dan kita dah boleh sell. Jadi kalau dekat indikator liner, kita boleh gunakan confirmation liner sebab dia berada, dia support lah oleh liner sebab dia dah berada di atas. Kalau kita nak sell, maknanya kita kena sell di atas, dan ini adalah di atas liner progression, line yang belah atas. Ini bawah, ini middle dan ini yang atas. Jadi kalau nak sell daripada atas, nak buy daripada bawah. Okey, kalau macam ni kita buy dekat sini. Ada 3 candle turun, ni ada 1 candle masuk, kita buy, adalah dapat sikit. Lepas tu dia turun dan dia naik balik, dan bila dia naik balik kita boleh gabungkan dia dengan divergent. Ini berlakunya divergent dan kenaikan tu terus berlaku lah. Sini divergent. Okey, price membuat penurunan, ni turun, dia buat lagi penurunan. Jadi graf dia macam ni, penurunan. Dan sementara indikator EO buat kenaikan. Ni lembah yang besar, betul, atas dia kecil, jadi dia menaik. Maknanya kalau dekat laut lah, dia jadi lagi cetek lah. Lagi cetek. Ni dalam, ni jadi cetek. Kalau bukit tinggi lah. Ini lembah. Okey, ini adalah divergent. Jadi ini mungkin kesinambungan dia daripada kenaikan, lepas tu dia buat penurunan dan kenaikan balik. Jadi kalau mungkin kalau menggunakan teknik BBB lah, contohlah, mungkin juga ini adalah dia punya petanda untuk entry sell, dan ini adalah dia punya TP wajib, dan ini adalah re-entry. Segemik dah tahu re-entry, dan dia dapat lagi
Dia ada lagi banyak confirmation, mungkin di multi time frame baru dia punya jauh pergi dia tu baru kita tahu. Ini confirmation mungkin untuk nak masuk entry je. Tapi confirmation besar trend ni mungkin dia ambil daripada daily, daily 4 jam semua. Jadi dia jauh. Jadi itulah yang kita cuba bincangkan tadi di meeting, dan kita akan cari sifu-sifu yang berpengalaman luas untuk sama-sama join kita punya webinar. Kita akan panggil, saya akan cuba panggil kalau ada siapa-siapa nak recommend bagi tahu saya, WhatsApp saya, nombor saya ada kan. WhatsApp saya siapa yang nak kita panggil, dan saya akan cuba discuss dengan cikgu-cikgu tersebut. Jadi kita mungkin akan ambil masa 2 jam ke macam tu sebab nak panggil pun, nak bayar pun mahal. Jadi kalau sekejap tu tak syok kan, ilmu dia pun sikit sangat nanti dapat kan. Kita minta dia ajar teknik sikit kan. Jadi benda tu bila kita minta mungkin ambil masa 2 minggu ke 1 bulan untuk kita prepare dia punya apa tu modul dia. Lepas tu dan kita kena buat advertise sikit biar ramai sikit orang akan tengok dia punya modul dan pembelajaran dia lah. Jadi siapa yang ada pendapat tu boleh beritahu siapa yang kita akan jemput. Kita akan buat bukan dua sesi, yang panggil apa, 2 jenis education education jemputan. Satu jemputan daripada sifu-sifu luar yang bukan under kita kan. Satu lagi sifu-sifu under kita iaitu IB kita. Kita akan buat 2. Okay ya. Alright, tak apa. Okay, saya rasa tu je untuk hari ni. Sebenarnya ni saya dah bagi simple je untuk hari ni, dan hari ni lebih kepada tadi kalau base kepada teknik fundamental analisa, nyatakan goal akan naik kemungkinan goal akan naik, cuma naik itu dia kena ada confirmation dulu daripada coincident punya news Jadi kalau kita ikut pada technical analisa pun, kita sekarang ni berada dekat area dah support dah hampir dan kalau kita tengok linear progression channel pun dia sekarang ni dah berada di bawah kalau kita tengok H4 dia dah berada di bawah kalau dia nak pergi pun mungkin yang ni last lah dia akan pergi. Yang mana? Syarat wajib 3 candle. Ini cikgu Ben. Dia kena keluar minima 3 candle. Macam ni 1, 2, keluar. Lepas tu kalau ada merah tak boleh lah. Dia kena ada minima 3. Yang ni dah lebih 3. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu masuk 1 candle. Boleh. Boleh sell lah. Tapi kalau nak sell lebih jauh tu, carilah satu, sebab kita ambil macam apa tu SOP moving average juga WBMA kan. Dia ada TP wajib, sikit dia TP dia. Mungkin TP dia tu kita boleh ambil dekat zone-zone macam ni. Zone-zone resistance kan support. Lepas tu dia naik balik nanti dia nak turun tu kita carilah ada tak dia buat divergent. Jadi dekat sini ini adalah H4 ni H4 dia turun. Jadi mungkin dekat time frame kecil dia ada divergent di H1 ke M30 ke, dia mesti ada. Kita cari dia akan jumpa lah. Dan kita boleh juga tapis dekat sini dekat stokastik dan penurunan yang lebih jauh kalau dia beralih daripada apa ni seller buyer ke seller ataupun daripada bukit dia menjadi lembah. Yang ini adalah cross Kalau kita tengok moving average cross, sama juga dia akan cross dekat area sini. Pasal dekat sini pun dah ditunjuk cross. Bila cross dia lagi kuat. Maksudnya kita tambah lagi SOP. Makin banyak reason, makin tinggi kita punya win rate. Satu lagi yang ni dia dah berada di bawah linear progression channel dan juga berada di bawah Bollinger Band dah.
Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sebab kita dah hampir berada di penghujung rancangan. Ada spesifik pair tak? Ada contoh. Oh, tengok je dekat mana yang kita jumpa. Boleh jumpa dekat time besar. Ada jumpa time besar. Kalau tak ada time besar, kadang-kadang dia time kecil. Tengoklah kat mana yang kita boleh nampak lah. Macam contoh lah sekarang kat sini kan. Dekat time sekarang ni, dekat sini tadi, ada buy tak? Ada sell tak dekat sini? Tadi ada, sini ada. Sebab saya dah sell dekat sini tadi. Okey, kita tengok kat sini dia turun kan. Dia turun. Tapi sebelum dia turun kita tahu tak? Sebab ni time expo. Jadi pergi tengok time kecil. Ada tak? Sini satu. Kan? Tapi ini yang lama. Kita nak yang dekat sini ya. Dekat sini kita tengok. Jadi kita pergi time yang kecil. Ada tak? Sini. Tak ada kan? Sebab ni dua. Ni dua. Kita nak tiga kan? Okey, kita pergi lagi kecil. Jadi tiganya kat sini lah. Satu, dua, tiga. Jadi kalau nak buy pun buy dekat sini tadi. 1, 2, 3 dia keluar Bollinger Band, dia naik. Ini ada TP wajib. Ini adalah dah re-entry. Okay. Macam itu ya. Ya. Sangat-sangat simple. Nak lebih fokus pada pembelajaran yang ni, boleh jumpa direct dia punya cikgu, cikgu Ben. Nanti dia akan pergi sama-sama dengan kita di PD ya. Boleh join. Horizon. Di apa? Pine Villa. Memang best tempat tu. Satu villa yang besar, pandangan dia pun, dia punya kolam dia pun menghadap ke pantai. Pantai kita boleh santai-santai kat sana. Dan kita ada belajar marketing juga dekat situ nanti. Siapa yang nak mula dapatkan pendapatan tambahan dengan menjadi IB, kita akan ajar marketing online, dan kita ada panggil cikgu yang bertauliah untuk marketing. Dia pakar programmer. Siapa nak buat indikator pun boleh boleh cuba share harga dengan dia. Nak buat website pun boleh. Semua boleh libatkan IT Jadi kita ada cikgu tu akan hadir dengan kita. That's nice Memang best Yes. Oh baik, kena cari jalan. Cari jalan. Nanti bila dapat luangkan masa tu bagi tahu saya cepat, kita nak reserve tempat untuk kalau terlampau ramai nanti kan, kalau tak kisah tak apa, tidur je mana-mana kan. Tapi saya rasa separuh tidur, separuh tak tidur. Ramai nanti akan cari peluang untuk belajar dengan IB-IB yang ada dekat situ. Ilmu banyak. Ini dah dekat-dekat, face to face lagi, sebelah-sebelah lagi, satu bantal, satu katil lagi kan. Nak tidur boleh lagi tanya kan. Okey, jangan lepaskan peluang. Jarang-jarang kita buat kat sini. Jadi mungkin seminar tu nanti kita akan bagi baju. Bukan mungkin, kita akan bagi baju. Semua akan dapat baju, kita akan bergambar kat situ. Gambar cantik, buat filem cantik kat situ kan. Jadi benda tu nanti boleh jadikan satu bahan untuk kita promote diri sendiri nanti Betul. Okay. Nanti PM saya punya nombor macam-macam macam-macam lah. Banyak tempat boleh tengok kalau nak type Hafiz Success mana-mana ada. Okay Okey, sampai sini saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Dan kalau ada apa-apa kelemahan, kesalahan, kami mohon maaf. Yang lewat hari ini kami mohon maaf sebab tak ada meeting sikit. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Okey, kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye guys. Terima kasih sudah menghadiri untuk hari ini.